عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين ولأزواجه أمهات المؤمنين ولأهل بيته وذرياته وأصحابه أجمعين، وثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمنا وعلمائنا، وخصوصا إلى روح شيخ مصنف هذا الكتاب وأصوله وفروعه ومن ينتسب إليه أجمعين. شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة، وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم. أما بعد فقال الشيخ أحمد بن محمد زين بن مصطفى بن محمد الفطاني المكي رحمه الله تعالى ورضي الله تعالى عنه ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Dan barang siapa i'tiqadkan bahawa Allah Ta'ala jua yang memberi bekas, tetapi berlazim-laziman antara segala sebab yang adi dan antara barang yang menyertainya itu berlazim-laziman pada akal, tiada mungkin bersalahan, maka orang itu jahil dengan hakikat hukum adi dan terkadang membawa kepada kufur. Wal'iyadzubillah min dzalik. Alhamdulillah, para hadirin sekalian, kita sambung lagi muzakarah kitab Faridatul Faraidi fi Ilmil Aqaidi, karangan bagi Syekh Ahmad bin Muhammad Zain bin Mustafa bin Muhammad Al-Fattani Al-Makki rahimahullahu ta'ala. Kita masih lagi dalam perbicaraan pegangan-pegangan manusia berhubung kait dengan perbuatan-perbuatan di atas jalan memberi bekas, memberi kesan, sama ada pada manfaat atau mudarat. Maka sebelum pada ninya telah kita lalu dah 3 kelompok, iaitu 2 kelompok daripada pegangan falsafah, iaitu mazhab ta'liliyah dan mazhab tabi'iyah. Dua-dua kelompok tu dihukumkan kafir oleh ulama kita ahli sunnah wal jamaah. Kemudian satu kelompok lagi ialah daripada mazhab mu'tazilah, iaitu qadariyah. Mereka ni pada kufurnya itu berselisih pendapat ulama.
Qaul yang rajih ketiadaan kufur, artinya mereka tu hanya sesat saja. Nah, sesat tak sampai ke tahap kufur. Kerana maklum di kita tiap-tiap sesat belum tentu kufur, tiap-tiap kufur tentu sesat. Yang ada umur khusus itu dah. Sebagaimana yang disimpulkan oleh Imam Ahmad Ad-Dardir Al-Maliki dalam Kharidatil Bahiyah, dia kata wa may yaqul bi tab'i aw bi illah fadzaka kufrun 'inda ahli millah. Barang siapa yang i'tiqad makhluk ni dapat memberi bekas dengan tabiat dia, ataupun kerana dialah kita dapat sekalian musabbab, sekalian bekas kesan. Maka ini i'tiqad tabi'iyah atau ta'liliyah ni, fadzaka kufrun 'inda ahli millah. I'tiqad seperti ini kufur di sisi ulama kita ahli sunnah wal jamaah. Siapa duduk dalam ekor ni, dia ada i'tiqad dalam hati dia, sejuk yang dia dapat ni ialah tabiat ekon yang memberi sejuk, atau kerana ekon dia dapat sejuk, atau kerana lampu dia dapat cerah, atau tabiat lampu yang mencerah, kerana kipas dia dapat angin, atau tabiat kipas memberi angin, atau kerana nasi dia dapat kenyang, atau tabiat nasi memberi kenyang, atau tabiat air menghilangkan dahaga, atau kerana air menghilangkan dahaga, kerana Panadol menyembuhkan, atau tabiat Panadol menyembuhkan, atau apa sajalah, kerana pisau dapat memutuskan, atau tabiat pisau mampu memutuskan. Maka ini i'tiqad kafir dengan ijma' ulama. Kafir tu tak ada cara apa dah. Ni bahaya ni. Kalau orang tak mengaji akidah, ada syirik situ dia dengan tak sedar. Tabiat kereta, kenderaan dapat menyampaikan dia kepada tempat yang dia nak tuju, destinasi dia. Kupu sambil-sambil naik kereta. Bahaya tu. Atau kerana kereta dia dapat sampai. Kupu juga. Itu akidah yang diijma'kan kufur. Satu lagi, wa may yakul bil quwwatil muda'ati fadzaka bid'iyun fala taltafiti. Ini fuq qadariyah. Barang siapa yang i'tiqad makhluk ni, kita makhluk ni dapat memberi bekas, memberi kesan dengan kerana ada kekuatan, quwwah, power yang telah diciptakan oleh Allah pada makhluk ni. Dia kata bukan kipas, bukan tabiat kipas memberi angin, bukan kerana kipas memberi angin, bukan tabiat ekon memberi sejuk, bukan kerana ekon dapat sejuk, bukan. Apa tu? Tu kita dapat sejuk daripada kekuatan yang telah diciptakan oleh Allah kepada ekon. Jadi ekon mampu memberi sejuk dengan sebab power yang telah dijadikan oleh Allah. Nasi mampu memberi kenyang kerana power yang telah diciptakan oleh Allah pada nasi. I'tiqad lagu ni fadzaka bid'iyun fala taltafiti. Maka i'tiqad lagu ni bid'ah dhalalah, sesat. Sepakat pada sesat, tapi ikhtilaf ulama pada kufur. Ulama wara an-nahri dia panggil, ulama yang duduk di belakang sungai Furat di kalangan Maturidiyah, di negeri-negeri seumpama Samarkandi, Turki, ini semua ni menghukumkan kafir orang yang ikut lagu tu, kupu juga. Tu bahaya tu. Malam ni kita sambung lagi. Tu 3 baru. Ini yang keempat. Dan barang siapa i'tiqadkan bahawa Allah Ta'ala jua makna sahajalah, satu-satunya lah yang memberi bekas. Molek dah tu. Begitu tu. Allah lah yang memberi kenyang. Allah lah yang menjadikan sabab dan musabbab. Mana? Allah yang menjadikan nasi sabab, dan Allah yang menjadikan musabbab, iaitu kenyang. Satu-satunya. Betul dah tu. Betul dah situ tu. Kemah dah. Tetapi awak mari wah tetapi pula. Beres selalu. Tetapi berlazim-laziman. Berlazim-laziman ni mengautomatikkan. Itu bahasa kita. Automatik. Itu lazim. Mana wajib. Mesti, memestikan.
atau auto mengautomatikkan. Itu mana bahasa dulu, berlazim-laziman, mesti. Itu mana automatik antara segala sebab yang adi dan antara barang yang menyertai sebab yang adi itu. Sebab yang adi ni sebab yang beradat dia panggil. Ni hukum adat ni. Sebab itulah ulama kita tu dia tekan benar supaya kita tu mahir 3 hukum. Pertama hukum syarak, yang keduanya hukum akal, yang ketiganya hukum adat. Ni panggil dah. Jadi sebab yang adi ni mana hukum adat. Mana yang panggil hukum adat ni ada 4 ikatan. Ribtul adi arba'atu. Ikatan secara adat ni ada 4. Mana? Ribtul wujud bil wujud, ribtul wujud bil adam, ribtul adam bil wujud, ribtul adam bil adam. Ikatan ada dengan ada dengan tiada, tiada dengan ada, tiada dengan tiada. Lagu tu. Mana ikatan ada dengan ada? Contoh, ada makan, ada kenyang. Ikatan dia tu. Ikatan ada. Ikatan ada dengan tiada. Ada makan, tiada lapar. Yang kedua. Ikatan tiada dengan ada. Tiada makan, ada lapar. Ikatan tiada dengan tiada. Tiada makan, tiada kenyang. 4 ni dia panggil ribtul adi, ikatan secara adat. Yang mana hukum adat sah antatakhallaf, maknanya sah menyalahi. Itu boleh menyalahi. Mana ada makan tiada kenyang, tiada makan ada kenyang, sah boleh. Sebab apa? Sebab yang menjadikan kenyang Allah, bukan makanan. Dah. Tiba-tiba orang ni dia i'tiqad Allah dah yang menjadikan kenyang. Satu-satunya fa'ilul mukhtar, satu-satunya sang pencipta yang maha menentu. Tetapi berlazim-laziman, mesti memestikan, auto mengautomatikkan antara segala sebab yang adi dan antara barang yang menyertainya, menyertai sebab yang adi itu. Berlazim-laziman lagu mana? Auto mengautomatikkan lagu mana? Mesti memestikan lagu mana? Akan sebagai berlazim-laziman pada akal. Itukah hukum akal dengan hukum adat. Mana lagu mana? Tiada mungkin bersalahan, tak mungkin sekali menyalahi. Contoh, boleh lalu dah nak terang sini. Nak tahu buat kita ni iktikad ni ke iktikad ahli sunnah tu. Contoh, nak tanya siapa tak? Nak tanya siapa je. Tanya adik kita ni senang sikit duduk depan lagi. Itu lagi malas dah duduk depan duduk belakang. Tak apa salah pun tak apa. Duduk ngaji ni tu apa kalau salah. Innama taubatu 'ala Allah lil ladzina ya'maluna su'a bi jahalah thumma yatubuna min qarib. Hanya sahaja Allah terima taubat orang yang buat perbuatan yang jahat mana tak kena. Perbuatan ni tak ada kira lah, lisan, i'tiqad ataupun dengan anggota tubuh badan. Tapi bijahalatin, dengan bodoh selapih, mana dia tahu dia tak reti yang ngaji. Maka bila dia tahu, tak betul aku i'tiqad, tak betul aku buat kerja ni, tak betul aku summa yatubuna min qarib, dia pun taubat dengan Allah segera. Astaghfirullahalazim, silap aku buat kerja ni, silap aku i'tiqad lagi. Tak apa, tak ada masalah, jangan takut. Kamu takut, sudah kesalah ke? Tak apa, salah ngaji kan. Nak tanya, tanya nama apa? Syafi'i. Syafi'i nak tanya Syafi'i. Terima ke tidak pada akal? Dengar molek soalan ni, bukan pada adat, pada akal. Terima ke tidak terima pada akal orang yang makan nasi 10 pinggan atau 1 kontena, ikutlah nak buh banyak mana pun, tapi tak kenyang-kenyang. Terima ke tak terima? Terima atau tidak terima dengan akal, bukan dengan adat, dengan akal. Orang makan nasi 10 pinggan tapi tak kenyang-kenyang, tetap lapar. Terima ke tak terima dengan akal?
Sudah. Tengok. Kenapa tak terima? Tak apa, jawab lah. Tak terima deh. Kenapa tak terima? Sudah. Sebab sebab tak cukup. Terlebih cukup. Maksudnya mesti kenyang lah. Mesti kenyang. Pasal apa mesti kenyang? Nasi kau yang memberi kenyang. Sudah. Tubik selalu buat ni. Tubik selalu. Ya dah tu. Hak duduk sebut ni, hak lagu tu dah. Mesti kenyang. Tak terima nak kata tak kenyang. Dah. Lepas tu, orang tanya apa? Mesti kenyang. Sudah, nak jawab aku mana? Nasi kau Allah yang memberi kenyang. Kalau Allah yang memberi kenyang, terima saja makan nasi walau satu kontena tapi tak kenyang. Terima. Makan banyak tak kenyang-kenyang. 10 pinggir dah nambah lagi. Mu ni gila apa makan 10 pinggir tak kenyang lagi. Tak kenyang kata pelik ni. Nambah lagi. Pada akal terima pada akal. Betul. Jadi kalau adik Syafi'i jawab tadi tak terima pada akal. Kenapa tak terima? Banyak sangat dia kata. Hak banyak sangat tu bukan akal tu, adat tu. Adat. Pada adat kita makan jangan kata 10 pinggir, sepinggir pun kenyang kalau hak tua-tua ni kan. Hak muda-muda segar ni 2-3 pinggir baru kenyang. Pada adat, hukum adat sah menyalahi. Kenapa sah menyalahi? Kerana yang memberi kenyang bukan nasi, bukan makanan. Siapa yang memberi kenyang? Allah. Ini penting ni. Penting sungguh lah. Kalau kita baca hadis akhir zaman, bila Dajjal tu mengaku Tuhan, baru bermula fitnah Dajjal, sahabat tanya, ayut ta'am yajri zalika bizaman ya Rasulullah? Apa makanan Allah Ta'ala jadikan untuk orang mukmin pada zaman tersebut ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nabi kata at-tahlil wat-takbir wat-tasbih wat-tahmid yajri zalika bit-ta'am. Makanan ketika tu tahlil la ilaha illallah, takbir Allahu akbar, tahmid alhamdulillah, tasbih subhanallah. Itulah yang menjadi kekenyangan dijadikan oleh Allah Ta'ala sebagai makanan yang mengenyang untuk orang mukmin pada zaman fitnah Dajjal. Pada akal terima tak? Terima. Betul tak? Terima. Sebab apa terima? Sebab Allah yang bagi kenyang. Pelik apa? Sebab tu akal orang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, inilah usaddiquhu bima huwa ab'adu min zalika. Aku terima gapo hak Nabi lebih pada ni aku terima. Sebab apa? Sebab akal orang mukmin cerdas, luah. Abu Jahal bapak bodoh baru tak boleh terima kat sini. Mana boleh. Cara tu kita tu pengikut Abu Jahal. Tiup sangka kala kedua bangkit dengan Abu Jahal. Tu bahaya tu. Kalau tak mana ada la ilaha illallah sedawanya tak terima dengan akal. Ya tukar akal dengan adat. Nampak tak? Padahal tak terima pada adat. Pada adat memang tak terima. Mana ada orang la ilaha illallah sedawa boyah perut kenyang, tak ada. Pada adat. Tapi ingat hukum adat sah menyalahi. Sebab bukan makanan yang memberi kenyang, Allah yang memberi kenyang. Tengok. Itu bahaya tu. Jadi lepas pada ni buat iktikad lagu tu. Tu buat iktikad lagu tu. Jangan lagi iktikad lagu tu. Maknanya kalau nasi kita makan 10 pinggir tetap lapar, akal terima walau adat mustahil. Pada akal harus, pada adat mustahil. Pada adat mustahil, hukum adat sah menyalahi. Sah menyalahi, ia tak butuh. Karena semua hukum adat wajib pada adat, mustahil pada adat, harus pada adat, ialah masuk di dalam kategori harus pada akal. Harus pada akal. Itu lagu tu. Tu jadi orang yang keempat ni, kelompok yang keempat ni bagus dak etikanya. Allah yang memberi kenyang, Allah yang memberi sehat, Allah yang memberi sembuh, Allah yang menghilangkan dahaga, Allah yang memutuskan, Allah yang membakar, Allah. Tapi dia kata kalau api menyala kena benda kering, wajib terbakar. Tak mungkin tak terbakar. Tak terima dengan akal. Dia tukar hukum akal dengan hukum adat. Ini bahaya. Silat hari bulan boleh ingkar mukjizat para nabi, para rasul. Itu bahaya dia tu. Tengok dia kata. Sebab dia kata
Tu tetapi berlazim-laziman makna mesti memestikan, auto menautomatikkan antara segala sebab yang adi, segala sebab yang adi seperti makan, minum, api, pisau yang tajam, penado, kipas, aircon, lampu, kenderaan, minyak petrol. Ya belaka tu sebab yang adi tu. Dan antara barang yang menyertainya itu, menyertainya sebab yang adi apa? Musabbab. Seperti makanan, kenyang. Kenyang itu menyertai bagi makanan, sebab yang adi. Orang panggil kenyang itu musabbab. Hilang dahaga tu musabbab. Sehat, lega, sembuh daripada sakit demam, musabbab. Sejuk, musabbab. Rasa berangin, musabbab. Apa lagi? Cerah, musabbab. Sampai ke tempat destinasi, musabbab. Sababnya kenderaan, musabbabnya sampai. Ayolah kau tu. Kebakaran, musabbab. Sababnya api, musabbabnya kebakaran. Ikutlah. Menyertai itu berlazim-laziman, yakni akan sebagai berlazim-laziman, akan sebagai mesti memestikan, wajib mewajibkan, auto mengautomatikkan pada akal. Ya tukar benda adat dengan akal. Padahal berlazim-laziman pada adat, bukan pada akal. Dia mari di kepala otak dia, di akal. Mana ada tokek makan nasi 5 pinggir tak kenyal-kenyal lagi, kita sepinggir pun kenyal. Mari di akal. Padahal adat tu bukan pada akal. Tiada mungkin bersalahan, tak mungkin menyalahi sekali-kali. Mesti pada akal dia. Bila makan, Allah jadikan kenyang. Bahaya tu. Allah juga, tapi mesti tak mungkin menyalahi. Maknanya kalau orang tu makan-makan, Allah tak nak bagi kenyang tu tak boleh, mesti kena bagi kenyang. Berat lagu tu. Jadi ada satu kemestian di atas Tuhan. Wajib Tuhan kena buat kenyang orang tu. Dak wajib atas Tuhan. Harus ya bagi Tuhan. Nak uji kenyang ke, nak uji dahaga ke, nak uji hilang dahaga ke, nak uji lapar ke, harus bagi Allah Taala. Tak ada pelak. Tengok dia kata, maka orang itu, siapa i'tikad lagu tu jahilun dengan hakikat hukum adi. Orang ni seorang yang bodoh dengan hakikat hukum adat. Dia tak reti hukum adat. Jadi ingat, ada kipas, ada angin, ada aircon, ada sejuk. Itu orang panggil apa? Hukum adat tu. Hukum adat. Tiada aircon, tiada sejuk. Hukum adat. Ada aircon, tiada panas. Tu tiada aircon, tiada sejuk. Tiada aircon, ada panas. Itu dia panggil ikatan adat. Ribatul adi tadi. Ada dengan ada dengan tiada, tiada dengan ada, tiada dengan tiada. Pak ni sah menyalahi, sah saja. Harus pada akal menyalahi. Tu ingat baik tu. Hukum adat sah menyalahi. Mana sah menyalahi? Sah sahaja, tidak sama seperti kebiasaan yang dijadikan oleh Allah. Itu. Sebab tu kalau orang yang orang yang betul-betul beriman, percaya pada Allah, mengetahui hukum akal dengan hukum adat perbezaannya. Contoh orang zaman dulu, kalau takdirnya orang zaman sekarang ni boleh pergi lagi pada zaman dulu, pergi cerita ke orang tua-tua kita dulu, tok nenek kita dulu, moyang kita dulu, tok nye kita dulu, cerita kata pada zaman cicik ni pergi Mekah ni tak siapa apa berbulan-bulan atas kapal layar. Kita orang pada zaman 2022 ni pergi Mekah ni sehari sama sedah siapa. Nampak tak? Kalau moyang kita dulu orang yang beriman, mentauhidkan Allah, reti beza hukum akal dengan hukum adat, ya akan terkejut tak cerita ni? Tak terkejut, tak belak. Sehari zaman zaman awal mula, zaman awal ni 2022 ni sejak sehari je pergi ke Mekah. Tak belak. Kerana yang menyampai ialah Allah. Tak ada belak. Tapi kalau toknya kita dulu pun jahil juga hukum akal, hukum adat, kata, mana ada? Mana boleh gitu? Kami pergi ke Mekah berbulan-bulan naik kapal layar. Kenapa dia i'tikad yang menyampai walaupun Allah, tetapi mesti lazim, automatik dengan secara adatnya tak mungkin menyalahi.
Kalau kebiasaan pergi ke Mekah tu 6 bulan tu mesti pada akal. Bukan mesti pada adat dah. Ya mesti pada akal. Dah. Mesti pada adat, bukan mesti pada akal. Pada adat mesti, tapi hukum adat sah menyalahi. Sebab tu pada zaman kita tak ada dah pergi Mekah berbulan-bulan baru boleh sapa. Nah, sehari sapa dah. Pelik ke? Tak pelik. Mungkin ke depan hari lagi tahulah teknologi ni boleh rekod satu kenderaan hak boleh pergi sejam yang Mekah. Wallahu a'lam. Kita sekarang tak rasa pelik. Kalau kita orang mengaji hukum akal hukum adat, tak pelik. Kerana yang menyampai Allah, bukan kenderaan. Sebab tu Nabi boleh pergi ke Palestin, Isra' Mi'raj, naik ke langit, turun ke Palestin, pergi ke Mekah. Lama mana? Tepat Nabi tinggal tu, berhaba tubuh Nabi, bekas panas tubuh Nabi tak hilang lagi, Nabi siapa dah? Sayyidina Abu Bakar terima bulat-bulat. Apa? Sebab akal sah. Walau adat mustahil, akal terima. Abu Jahal tak terima pada akal. Sebab apa? Sebab dia bapak bodoh. Akal dia tak ada. Mana boleh? Ini bahaya. Sebab tu kata Imamul Haramain, faman lam ya'rif ma'nal wajibil aqli wa ma'nal mustahil aqli wa ma'nal jaizil aqli fahuwa laisa bi'aqilin. Siapa tak reti hukum akal yang tiga tu, maka dia bukan orang yang berakal, walaupun dia punya akal. Artinya orang ni orang gila tapi tak nampak gila. Ni bahaya. Bahaya dah. Kalau hak gila nampak gila senang. Telanjang bogai, rambut panjang keras sebelah. Gila ni. Jalan lu dah. Tapi kalau gila tak nampak gila, sama pakai sokak, sama pakai pi, sama pakai jubah, sama pakai serban, sama pakai kuk necktie, tapi gila ni jangan main-main. Salah cakap yang tapa ke dia tak dapat pasal. Dah, ni gila tak nampak gila ni hak bahaya. Ingat baik-baik. Dan terkadang kadang-kadang kalanya membawa kepada kufur, wala'iyadzubillah. Boleh bawa ada kufur tu. Tu bila? Apabila dia ingkar mukjizat para nabi. Sesat apabila dia ingkar karamah. Yang ingkar karamah boleh disesat. Ingkar karamah aulia sesat. Dia dengar cerita Nabi Sayyidina Umar bin Al-Khattab duduk khutbah Jumaat satu harinya, duduk khutbah Jumaat, tiba-tiba sariyah jabal. Hei tentera, naik ke bukit. Nabi pula dah. Sayyidina Umar duduk di Madinah. Tentera dia jauh beratus kilo batu tu. Tapi siapa yang beri nampak? Allah. Pada adat kita tak nampak benda hak jauh. Jangan kata hak jauh, hak dekat pun kalau ada dinding tak nampak dah. Tak nampak dah. Ni. Ni meja ni. Depan sikit pada meja. Saya tak nampak dah gapo hak berlaku situ. Ada lipai ke, ada lipah ke, ada berapa. Tak nampak dah. Walaupun dekat, tapi kalau hijab tak nampak dah. Jadi yang memberi nampak tu Allah. Di sisi Allah Ta'ala jadikan mata kepala kita ada sifat penglihatan, Allah yang menjadikan nampak. Gitu tu hakikat dia gitu. Bukan tabiat penglihatan boleh nampak, atau kerana penglihatan kita dapat nampak, atau Allah jadikan kekuatan pada penglihatan untuk mampu kita nampak, ataupun Allah yang memberi kita nampak. Tapi mesti nampak tu benda hak dekat, benda hak jauh tak terima dengan ni tadi ni. Mesti itu. Tak mungkin nampak benda hak jauh, tak mungkin. Tiba-tiba cerita Sayyidina Umar boleh nampak benda hak jauh dan boleh bersuara kepada yang jauh. Dia jauh terdengar, tentera Islam dengar. Ni suara Sayyidina Umar ni. Mujur sahabat-sahabat tentera Islam tu ahli sunnah wal jamaah, percaya karamah, percaya mukjizat. Sebab tu mukjizat karamah definisi dia ulama akan sebut amrun khariqun lil adati. Perkara yang mencarikan adat, bukan amrun khariqun lil aqli, bukan perkara yang mencarikan akal, bukan, tapi amrun khariqun lil adat, perkara yang mencarikan kebiasaan adat, bukan mencarikan akal. Akal tak tercari pun, akal boleh terima. Yang tercarinya pada adat. Pada adat tak mungkin boleh sampai suara yang jauh didengar.
Tak mungkin boleh lihat sesuatu yang jauh. Pada adat di zaman Sayyidina Umar tu. Sekarang pada adat mungkin tak boleh lihat perkara yang jauh. Mungkin. Ni ada menatam gua ni. Janji lain clear. Di internet clear. Oh, comel demo duduk di Parsi deh, duduk di Paris. Boleh tengok. Duduk jauh. Padahal kita duduk Malaysia. Suara kita pun boleh dengar duduk jauh. Tak boleh pada adat. Zaman tu pada adat mustahil pada adat. Tapi pada akal harus. Andai diceritakan tentang apa yang kita dapat pada zaman sekarang ni ke Sayyidina Umar. Sayyidina Umar tak boleh sikit abuk. Karena yang dapat memberi, menyampai, memberi nampak, memberi lihat, menyampaikan suara kita didengar, ialah hakikatnya Allah semata-mata. Harus pada akal, tak ada masalah apa. Tiba-tiba orang ni dia tak mengaji hukum akal dengan hukum adat. Bila dia dengar cerita karamah seumpama Sayyidina Umar, kata, cerita apa ni, tak logik pada akal. Sesat dia kerana ingkar karamah. Teruk lagi ingkar mukjizat. Ni kafir tu. Dia baca Quran, qul ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Dikatakan kepada api itu, hei api, sejuklah olehmu, dan sejahteralah olehmu kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dilempar dengan manjanik kerana api itu terlalu besar, tak boleh nak capok peluk gitu, terbakar muka orang nak capok. Akhirnya kena letak jauh dengan manjanik, bidah kok jauh tu, lepas cung baru masuk dalam api. Api itu habis, Nabi Ibrahim keluar dengan sejahtera, selamat. Dia baca ke? Dia tak reti beza hukum akal dengan hukum adat. Dia kata mana? Ini cerita Doraemon ni, mana boleh terima dengan akal. Tiap-tiap api mesti membakar. Tengok, tiap-tiap ada api setuh benda kering, berlazim-laziman antara segala sebab yang adi, apa? Api. Dan antara barang yang menyertainya, apa? Kebakaran. Akan sebagai berlazim-laziman mesti memastikan, menautomatikkan pada akal tiada mungkin bersalah. Tak mungkin tak terbakar, mesti terbakar pada akal. Sudah. Bila gitu dia baca mukjizat Nabi Ibrahim, api tidak terbakar, tidak membakar, dia akan kata ini cerita Doraemon, tak mungkin berlaku, tak mungkin pada akal, tak mungkin pada akal. Kafir dia kata. Ini maksud, dan terkadang membawa kepada kufur. Ingkar mukjizat, kufur, wala'iyadzubillah. Itu kalau kita orang ngaji hukum akal, hukum adat, kita kata tak mungkin juga, tapi tak mungkin pada adat. Maka hukum adat sah menyalahi, terima bersalahan. Pada akal mungkin, harus terima pada akal. Betul kata mustahil ni? Mustahil pada adat. Pada adat bila benda kering bertepuh dengan api, kebakaran pada adat. Tapi yang membakar bukan api, hakikatnya ialah Allah. Di sisi adanya api bertepuh dengan benda kering, pada adatnya Allah jadikan kebakaran. Itu etika betul. Di sisi kita pasang aircon, pada adatnya Allah jadikan sejuk. Di sisi kita pasang kipas, di sisi, kena sebut di sisi itu, kena ingat baik. Ini bukan dengan kipas, bukan dengan aircon. Kalau dengan aircon Allah jadikan sejuk, bermakna kalau tak ada aircon Allah tak mampu bagi sejuk, gitu kan? Jadi Allah Ta'ala nak bagi sesuatu benda musabab, memerlukan alat. Mustahil Allah, mustahil Allah Ta'ala lemah sampai gitu lalu. Orang duduk di Genting Highland, ada aircon. Orang gila pasal aircon di Genting Highland, buat bazir duit dia. Tak ada aircon Allah mampu bagi sejuk, banyak. Betul tak? Jadi sebab tu di sisi kita pasang aircon, Allah jadikan sejuk pada adat. Itu etika yang betul. Di sisi kita makan Panadol, Allah jadikan sehat, sembuh, lega pada adat. Pada adat. Sebab tu kalau kita makan Panadol selori sekalipun tak sembuh-sembuh, tak mengamuk, dia bakar kilang Panadol. Betul tak? Kerana i'tikad kita Allah yang menyembuh. Orang yang mengamuk pergi bakar kilang Panadol tu orang tak ada i'tikad Allah yang menyembuh. Dia duk pegang serupa dengan cong leng-leng long teng leng long leng gua apa semua, duk pegang tu sama apa? Yakni Panadol yang memberi sihat.
Sebab tu bila makan nipu ni Panadol ni, aku pergi bakar kilat dia, apa ni ubat ni tak sembuh-sembuh. Iya, ubat memang tidak menyembuh. Nah, yang memberi kesan hanya perbuatan Allah. Hanya di sisi kita makan Panadol, Allah jadikan sembuh pada adat. Maka hukum adat sah menyalahi. Maka sebab tu kalau makan Panadol tak sembuh, macam mana? Allah tak jadikan sembuh. Atau tak pergi ikhtiar ke? Allah habis ikhtiar dah. Habis ikhtiar. Ikhtiar kita bukan menentu, ikhtiarnya nak pilih. Usaha bukan menjadi perbuatan, yang menjadi perbuatan Allah. Itu ingat baiklah. Habis itu. Baik. Kemudian dia nak menyatakan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tengok. Jadi ingat tu, dua kufur, satu khilaf pada kufur, sepakat pada sesat. Yang keempatnya sesat, jahil dengan hukum akal, hukum adat, bahkan terkadang boleh membawa kufur. Yang keempat. Ni hak Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tengok dia kata. Dan barang siapa i'tiqadkan baharu segala sebab dan tiada memberi bekas ia segala sebab, tiada memberi bekas ia segala sebab, takluk pada kata tiada memberi bekas. Tiada memberi bekas ia segala sebab tu dengan illah, dan tiada dengan tabiatnya segala sebab. Yani tiada memberi bekas dengan tabiatnya segala sebab. Dia kata, bukan kerana kipas dapat angin, bukan kerana aircon dapat sejuk, bukan kerana nasi dapat kenyang, bukan kerana air hilang dahaga, bukan kerana api dapat kebakaran, bukan kerana pisau dapat memutuskan. Bukan juga tabiat kipas yang memberi angin, bukan tabiat aircon memberi sejuk, bukan tabiat nasi memberi kenyang, bukan tabiat Panadol memberi sihat, bukan tabiat api membakar. Dan tiada dengan kuah, kekuatan, power, dan tiada memberi bekas segala sebab dengan kuah yang dijadikan Allah padanya pada segala sebab. Bukan kekuatan yang dijadikan oleh Allah pada kipas kita dapat angin, bukan kekuatan dijadikan oleh Allah pada aircon kita dapat sejuk, bukan power yang dijadikan oleh Allah pada nasi kita dapat kenyang, bukan. Kira-kira semua sekali, apa segala sabab tak kira, semua ni sabab. Allah Tuhan, musabbibul asbab. Tuhan bagi sabab dan musabab. Dia yang menciptakan sabab dan musabab. Tu tengok. Dan i'tiqad ia barang siapa akan sah menyalahi, yakni pada hukum adat sah menyalahi. Seperti mana misal sah menyalahi? Seperti didapatkan sabab. Apa sabab? Seperti makan, tu sabab. Atau api, atau aircon, atau Panadol, atau kipas, atau kenderaan, atau minyak petrol. Ikutlah sabab tu. Seperti makan ni contoh. Dan tiada didapatkan musabab, iaitu musabab kenyang. Sah. Ada kipas, tak ada angin. Ada aircon, tak ada sejuk. Sah, terima. Ada lampu tapi tak cerah. Ada nasi, makanan tapi tak kenyang. Sah, terima. Tu. Hanya yang memberi bekas, yang memberi kesan pada manfaat atau mudarat itu, hanya yang memberi bekas, memberi kesan pada musabbab, pada sejuk, pada kenyang, pada hilang dahaga, pada sehat, pada sakit, pada lapar. Ikutlah. Pada musabab itu ialah Allah Ta'ala, jua makna sahaja. Allah Ta'ala satu-satunya. Maka orang inilah, barang siapa yang i'tiqad lagu ni, orang muwahhid, orang yang mengesahkan Allah, yang dapat kelepasan, yakni yang dapat kelepasan daripada kekal di dalam api neraka dengan kurniaan Allah. Maka orang ni benar-benar berada di dalam kelompok najiyah, dipanggil firqatun najiyah.
firqah, kelompok yang berjaya lepas daripada kekal di dalam api neraka. Itu. Nah, mana firqatun najiyah? Ahlus sunnah wal jamaah. Bukan ahlus sunnah wal jamaah nu nama dia sama semata, bukan. Orang lain ni nak ke ahlus sunnah wal jamaah ni buh persatuan ahli sunnah, fuq ahli sunnah ni. Tapi kalau i'tiqad dia tidak seperti ni, bukan ahlus sunnah wal jamaah. Nah. Kalau tanya saya kan, saya ni kalau boleh tak benarkan menjenamakan kumpulan-kumpulan ni dengan jenama berbau Islamik. Bimbang takut disalahgunakan. Bimbang disalahguna. Ya asalnya nak tafaul, nak ambil berkat je. Bank Islam, contoh. Tak apalah nak ambil berkat, nama Islam letak di bank Islam. Tapi jangan sampai kita kata bank lain, kalau awak pergi simpan, kafir awak sebab awak tolak bank saya, sebab bank saya nama Islam ni. Jangan lagu tu, jangan sampai lagu tu dah. Kopi Islam. Satu Radik, tukar ahli bank. Kaji Patimuh Radik, apa lagi weh? Tuk Misai, kau berapa macam-macam jenis kopi lah ni. Tu semua tu kopi tolak Islam lah. Kau kena minum kopi ni, kopi Islam ni. Awak pilih kopi lain, awak pilih bukan kopi Islam, awak tolak kopi Islam. Tolak Islam, kafir, siap lah awak. Tu kita bimbang lagu tu timbul, memang timbul. Ini persatuan Islam, ini parti Islam, ini NGO. Siap. Maknanya kalau tak masuk tu tak sempurna Islam kan lagu mana? Jaga-jaga. Jangan sampai lagu tu. Ini persatuan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tiba-tiba kita tak masuk persatuan pertubuhan tu. Persatuan tu. Mana kita tak masuk Ahli Sunnah wal Jamaah mana? Atau kita dikeluarkan daripada pertubuhan Ahli Sunnah wal Jamaah. Ustaz dengan khabar keluar Ahli Sunnah wal Jamaah dah, lainnya di Syiah ke mana? Berat dia mau tuduh lagu tu. Iya. Sampai tahap tu ada sungguh. Itu. Di Malaysia ni ada pertubuhan Ahli Sunnah wal Jamaah yang panggil Aswaja. Dulu saya persatuan tu juga. Lepas tu saya pun selisih pendapat dengan presiden dia. Boleh tengok dalam YouTube ada tu. Dr. Zamihan. Jadi nak marah saya tu, dia pun remove saya daripada persatuan Aswaja, pertubuhan Ahli Sunnah wal Jamaah. Keluarlah saya daripada Ahli Sunnah wal Jamaah. Saya pergi di satu negeri masjid, kuliah di Masjid Negeri Sembilan. Ada satu orang pokcik tanya, Ustaz dengan khabar keluar daripada Ahli Sunnah dah, sekarang jadi Syiah ke macam mana? Hai kata, weh pokcik kata, tu persatuan Ahli Sunnah, pertubuhan, tak ada kaitan je dengan Ahli Sunnah hak Nabi kata ni, firqatun najiyah ni. Jadi bukan automatik kita isi borang, bayar yuran tahunan, bayar. Saya sudah Ahli Sunnah wal Jamaah, padahal jahil tu okey dengan mu'taqadat Ahli Sunnah wal Jamaah. Kita bukan Ahli Sunnah wal Jamaah. Ingat baik tu. Atau kita isi borang parti Islam contoh, maka kita rasa kita lebih Islam pada orang lain. Seolah-olahnya orang lawan kita, kelompok kita, puak kita lawan Islam. Orang keluar daripada kelompok kita, keluar Islam. Ni bahaya ni. Sampai tahap tu bahaya. Kalau saya jadi yang di-Pertuan Agong atau Sultan Raja Melayu ke, lama dah saya mengharam. Sungguh saya mengharam lama dah. Tak boleh, tak benar. Sebab apa? Takut salah guna gitu. Boleh, tapi kena bagi penerangan molek untuk tafaul, untuk ambil berkat cukup. Dan untuk ambil berkat nama Ahlus Sunnah wal Jamaah, untuk ambil berkat nama Islam. Bukan Islam tu duduk di parti ke di pertubuhan, bukan. Islam ni agama. Agama yang diturunkan oleh syarak. Alaqah di antara hamba dengan Tuhan dia. Mana boleh kita letak sebagai alat modal untuk kita tarik orang panggil manusia ni, menyokong kita, bersama-sama dengan kita. Tak boleh itu. Tu baik. Ni ramai kalau orang hak jenis kuat parti ni marah saya ni syarah lagu ni. Ikut mu nak marah ada apa? Ni. Orang kuat parti ni dia buta dah, buta mata kepala, buta mata hati, buta habis. Buta. Dia tak nak ngaji, hidup kuat parti tu. Dia kata ustaz ni tolak politik ni. Dia sendiri tak faham politik tu gapo. Dia sendiri tak faham dia kata. Kita politik ni gapo? Politik ni parti ni. Tak reti dah. Kalau politik tu parti, nabi-nabi dulu tak ada lah politik kan. Nabi-nabi dulu tak berpolitik kan. Moga sistem berparti, demokrasi baru je ni.
baru je. Nah, sedangkan politik sejak zaman Nabi ada sampai ke Nabi Muhammad, semua para anbiya berpolitik belaka. Apa makna politik itu? Husnul tadbir bi riayati syu'uril ummah fi dakhilid daulah wa kharijihi wa riayati maqasidisy syar'iyyah al-kulliyah al-khamsah. Itu makna politik. Apa? Keelokan mentadbir, husnul tadbir, keelokan menyusun atur satu-satu tindakan, nah, satu-satu gerakan. Nah, lagu mana? Biriayati syu'uril ummah fid dakhilid daulah, dengan menjaga perasaan manusia yang berada dalam negara kita, muwatin atau pendatang di dalam negara kita, warga negara atau bukan warga negara. Nah, wa kharijiha, dan hubungan diplomatik dengan negara-negara luar, itu politik. Jadi sekarang kita jaga tak perasaan ni. Nah, jaga ya kata, biasalah tu minyak daripada RM20 turun kepada RM40, itu biasa. Nah, itu biasa saja dia kata, tak ada apa-apa masalah pun. Janji rakyat kita masih lagi boleh hidup. Nah, jalan berlubang, siapa pecah tayar, cabut tayar motor kereta orang, aksiden orang, tak apa, tak ada masalah. Politik ke tu? Tu ke politik? Wallahi bangsa itu politik. Nah, kasar kecakapan. Tu bukan politik tu orang panggil. Nah, tu orang panggil merebut merebut jawatan, merebut keduniaan, bukan politik. Tak ada apa kaitan dengan Islam kalau lagu tu. Nah, barang betul-betul politik, bagaimana nak menjaga perasaan umat, bagaimana nak menjadi umat rasa terjaga, dipayungi. Sedina Umar ni siapa tak boleh tidur malam. Orang tanya kenapa ya Amirul Mukminin, lau ta'atharat baghlatun fil Iraq lahasabani Allah yaumal qiyamah liman lam tusallah hadzal tariq ya Umar. Aku tak boleh tidur malam. Kenapa? Aku bimbang takut ada seekor keldai yang tergelecoh, kaki dia terseliuh, gelecoh orang kata, terseliuh kaki dia. Akhirat esok Tuhan akan hisab aku, tanya aku, "Hei Umar, kenapa mu tak baiki jalan tu sampai keldai pun boleh terseliuh kan?" Keldai ni orang sampai aksiden sebab apa? Jalan berlubang. Mana politiknya? Mana ada berpolitik? Itu semua kera-kera belaka tu. Kera-kera yang bermain dengan kerusi, meja, merebut jawatan. Bukan orang siasat, bukan betul-betul ikut Nabi SAW dalam berpolitik, bukan siasat. Jadi jangan ajar aku tentang politik, jangan. Sedap ustaz. Orang mana yang tanya? Aku orang Kelantan. Bukan. Ni parti tu. Orang Islam tu. Bukan Islam, kita Islam lah. Ada parti ni. Nak tahu apa? Lagi muka nakir tak tanya aku, ma hizbuka, ma parti uka, ma NGO uka. Mu siapa nak tanya aku? Betul tak? Tak usah tanya benda gitu. Itu lagu tu. Ni parti Islam, parti sekular. Siapa parti sekular? Cu sebut gapo makna sekular tu apa? Apa ilmiah? Apa makna sekular? Sekular ni maknanya mengkosongkan agama daripada kehidupan. Kafir tu jangan main. Kalau kita kata enta muslim ilmani, kamu seorang yang beragama Islam tetapi tidak ada agama pada kamu. Kepening tu cakap lagu tu. Tanaqud dia panggil. Tak ada muslim ilmani, tak ada muslim sekular, tak ada. Sudah muslim dia beragama. Sekular mana mengkosongkan agama daripada kehidupan. Kita tak ada agama, kehidupan kita tentu sendiri, itu sekular. Jaga-jaga deh. Ni ramai fofok ustaz kuat-kuat sangat ni, marah marah pun kebenaran tetap kebenaran. Sebab tu tak berani berhujah. Mari kita diskusi, mari kita dialog. Apa beza parti Islam dengan politik Islam? Ada perbezaan tak? Di manakah politik di dalam agama? Adakah dalam akidah atau syariat? Disebut dalam kitab Jawharatut Tauhid, politik itu di dalam syariat, bukan dalam akidah. Wa wajibu nasbu imami adlin bi syar'i fa'lam la bi hukmil aqlin wa laisa ruknan yu'taqad fid dinin. Wajib melantik pemimpin yang adil dengan hukum syarak, bukan dengan semata-mata akal. Ini nak tolak kelompok Mu'tazilah atau liberal zaman kita sekarang. Melantik pemimpin ikut kepala otak kita. Tak ada wajib daripada syarak. Tak wajib daripada syarak. Wajib fardu kifayatin. Wajib fardu kifayah, bukan fardu ain. Lagi pula
Orang kena faham, orang panggil apa, struktur kenegaraan kita ni mamlakah nizamiyah, raja berperlembagaan. Maka ketua bagi negara kita terlantik sama-sama dah, tak akan turun. Betul tak? Mana yang di-Pertua Agong, raja-raja Melayu itu ketua negara, ketua negeri, ketua agama. Menteri kabinet ke kabinet dapur ke apa ni, hak ni wuzara ut-tafwiq wat tanfiz dia panggil. Menteri-menteri yang diserahkan urusan kuasa untuk melaksanakan kuasa saja. 4 tahun sekali dia bertukar. Itu lagu tu. Jadi sebab tu kalau tanya apa hukumnya mengundi, jawabnya wajib di atas orang yang berdaftar mengundi. Lagu tu. Kalau orang tak daftar nak wajib lagu mana? Nampak aku expert. Nah, tu tak boleh. Itu. Walaisa ruknan yu'taqad fid dini, bukan melantik pemimpin politik tu ialah rukun iman yang diiktikadkan dalam agama, sehingga kita boleh menghukum orang yang tidak sama seperti pilihan kita lawan Islam. Tak boleh. Itu nak tolak kelompok Syiah Rafidhiyah yang merukun imankan tentang imamiyah, tentang siasah, tentang politik itu. Jadi ingat baik, kalau kita mengaku ahli sunnah wal jamaah, jangan hanya pada lidah, tapi setiap benda yang dipegang di dalam mazhab ahlu sunnah wal jamaah mesti kita kena pelajari, kita tahu dan kita yakini dalam hati kita. Jangan orang panggil kita ta'assub dengan mana-mana tokoh individu. Al-haqqu ahaqqu an yuttaba', kebenaran tu yang paling berhak untuk kita ikut, bukan orang. Ada ustaz ramai-ramai cakap, hak ramai-ramai tu hak mari hujah tak? Hak ramai-ramai tu pegang dalam kitab apa tu? Duk cakap lagu tu. Inilah akidah kita. Tuan-tuan, kalau tak pilih calon kita ni dalam kubur tu, Tuhan muka nak kita tanya, kenapa awak pilih hak ni, kenapa? Siap awak ni jadi Syiah tak khabar, ingat tu. Merukun imankan melantik pemimpin, itu dia panggil pegangan Khawarij atau pegangan Syiah Rafidhiyah Imamiyah Itsna Asyariyah. Jaga-jaga. Jadi melantik pemimpin siasah politik ialah urusan agama, tetapi fardu kifayah, dan faham apa makna politik. Itu dah. Ni dak bila boleh kuasa, saya tak tahu jadi warna, tak tahu. Duk sibuk ulah filem Mak Kilau, filem Mak Kilau, hari-hari tu bik Mak Kilau. Apa nama kerja mau jadi pemimpin lagu tu? Tukar profession kau lah ke mana? Ni. Kalau sebelum ni barang naik gak menepik lah. Terbang selalu atas padang merebut ke mana tu. Nak marah ni akak spanduk selalu. Ini barang elah ni barang naik senyap. Duk ulah filem Mak Kilau. Filem Mak Kilau semua. 5 nepuh tu cerita Mak Kilau dah. Apa tukar profession ke mana lah ni? Dak dia kata kita bagi cadangan dah. Kalau duk bagi cadangan lagi baik jadi pembangkang. Kita jadi KJN ni bukan cakap bagi cadangan, kita kena bertindak lah. Tu baru tahu. Tu lagu tu. Ada hak panah ke mana ada deh. Habis itu. Kemudian kata dia, dan ketahui olehmu bahawa seiradah itu pada yakni di sisi ahli sunnah wal jamaah lain daripada suruh dan redha dan ilmu. Wallahu alam. Ini perbahasan lain pula. Jadi ingat, masalah makhluk memberi bekah ada keluar 5 orang panggil akidah. 2 kufur, 1 khilaf pada kufur, sepakat pada sesat, yang keempatnya sesat, jahil, murakkab dengan hukum akal, hukum adat, terkadang boleh bawa kufur. 1 sahaja yang benar-benar mukmin muwahhid ahlus sunnah wal jamaah, firqatun najiyah. Baik, habis itu. Kemudian kita akan masuk pula ni nak menyata tentang iradat dengan amar. Ini 2 perkara yang berlainan. Tiap-tiap benda hak Tuhan suruh tak mestinya Tuhan kehendak, dan tiap-tiap benda hak Tuhan kehendak tak semestinya Tuhan suruh. Hak kita ngaji hak ni pun pening juga ni. Tuhan suruh semua orang beriman, semua orang muslim, tapi Tuhan tidak mahu semua orang jadi Islam. Pening tak? Sudah wan ustaz cakap tu. Biar pening,
to be continue. Nah, biarnya pening. Warna jadi gitu. Tak apa, sambung semula pula. Dia tak boleh berlaku selalu. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam, wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa na'udzubika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna 'ilma asy-syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah واستعملنا بها بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.